Tapi kita ingin teruskan dengan perkongsian di MSI. Ini berkaitan dengan inisiatif pemerkasa. Jika semalam kita kongsikan berkaitan dengan bagaimana agihan dan juga insentif yang diberikan kepada golongan OKU dalam menjana dan merancakkan kembali ekonomi mereka. Banyak sekali agihan yang diberikan juga. Pada pagi ini, pada hari ini, topik ataupun fokus kita adalah berkaitan dengan individu bakal terima bantuan hilang pendapatan daripada pemerkasa. Seramai 2.4 juta individu bakal menerima bantuan kehilangan pendapatan dengan nilai peruntukan sebanyak 1.2 bilion ringgit Malaysia bermula Jun ini. Untuk itu kita teruskan perbincangan bersama dengan Datuk Dr. Madeline Berma, penganalisis ekonomi yang telah pun berada bersama dengan saya di panggilan video. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Minta maaf suara serak sikit. Oh, okey, tak apa. Nampak seksi lah, kedengar seksi sedikit dari Datuk. Terima kasih kerana sekali lagi sudi bersama dengan kami. Saya Hanif Mison di studio pada pagi ini. Datuk, secara mukadimah pembukaannya, pendapat Datuk sendiri berkaitan dengan inisiatif pemerkasa yang telah pun diumumkan ini. Satu lagi bantuan, satu lagi inisiatif untuk merancakkan ekonomi, adakah ianya disambut dengan sangat baik daripada sudut pandang seorang penganalisis ekonomi? Okey, terima kasih. Kalau kita lihat, boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Okey, kalau kita lihat, ada 5 inisiatif besar di bawah pemerkasa. Salah satunya ialah untuk memastikan agenda keterangkuman. Ya. Jadi dalam agenda keterangkuman ini ialah untuk memastikan rakyat Malaysia yang terkesan oleh COVID ini seperti kehilangan pekerjaan, seperti bisnes dia terganggu, maka bantuan ini diberikan untuk memastikan mereka ini dapat memulihkan semula ekonomi mereka, untuk mereka hidup semula, untuk mereka bangkit semula. Jadi salah satu daripadanya ialah bantuan hilang pekerjaan. Sebab ramai yang hilang pekerjaan. Jadi bagi saya memang ini adalah satu inisiatif yang sangat baik, sebab selain daripada inisiatif ini, satu perkara lagi yang penting ialah kerajaan juga perlu mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Sebab antara perkara yang sangat terkesan semasa COVID ini ialah ramai yang hilang pekerjaan. Jadi bila adanya bantuan ini, maka saya percaya kerajaan dapat meringankan beban seperti yang dikatakan tadi, lebih 2.4 juta rakyat Malaysia. Ini jumlah manusia. Ini tidak termasuk isi rumah dia. So kalau kita bantu satu orang dan isi rumahnya 5 orang, maka ia akan membawa kesan positif. Yang seperti yang saudara sebut tadi, positif tu ada orang yang sensitif pula. Bagi saya, sensitif itu janganlah sensitif sangat masa COVID. Saya ni sorry sangat segak kalau tidak mesti dah main-main panjang. Okey, itu dulu pandangan saya. Okey, kita tahu dengan inisiatif memberi bantuan kepada mereka yang hilang pendapatan. Dan sebelum ini juga banyak sekali insentif dan juga inisiatif yang diberikan oleh kerajaan. Datuk melihat dengan plan untuk kita keluar daripada COVID dari sudut ekonomi ni, kita tahu ekonomi dan kesihatan perlu berjalan seiring, kita tidak boleh rebah di salah satu faktor tersebut. Sampai bila maksudnya inisiatif ini akan diperlukan bagi membantu ataupun kita merancakkan kembali ekonomi setiap rakyat Malaysia, Datuk? Okey, kalau kita lihat kerajaan sedang merangka 6 langkah yang perlu dilakukan, iaitu daripada peringkat awal, sekarang kita berada di peringkat yang kelima daripada 6. So jadi bantuan-bantuan yang kita beri, yang kerajaan telah berikan merangkumi 5 tahap ini sehingga ke pemerkasa, dah lebih 300 lebih bilion yang kerajaan telah peruntukkan. Jadi tinggal satu tahap lagi, iaitu satu tahap yang paling penting. Jadi sekarang kalau kita lihat dari segi apa yang telah dilakukan, peringkat awal memastikan rakyat kita terus hidup, kelangsungan hidup, pastikan perniagaan berjalan. Dan lima yang peringkat awal ni kalau kita lihat, tumpuan memang diberikan kepada ke arah untuk memastikan kelangsungan hidup, menjaga of course lah COVID, menjaga penularan COVID supaya kelangsungan hidup. Kedua, perniagaan berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga iaitu pemulihan ekonomi semula, merancakkan pemulihan.
Jadi dalam pemerkasa ni, saya melihat lebih banyak yang mula diberikan kepada pemulihan ekonomi. Seperti projek-projek kecil. Sebab projek kecil ini sangat penting kerana ia dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Satu. Nombor dua ialah subkontrak. Jadi kerja-kerja ini nanti akan dapat merancangkan perniagaan, dapat memberi peluang pekerjaan dan yang terakhir sekali ialah membangunkan ekonomi kita semula. Jadi dengan cara sedemikian, kerajaan tidaklah lagi perlu memberi apa yang kami panggil sebagai handout. Just berikan cash secara langsung. Itu yang cuba dikurangkan. Ya. Datuk, kita faham ada beberapa fokus di dalam pemerkasa ini. Saya nak tertarik kepada fokus yang kedua ni, iaitu memacu pemulihan ekonomi. Ada beberapa inisiatif yang dilaksanakan, antaranya seperti perkatakan tadi adalah projek-projek kecil, ada juga bantuan Geran Khas Prihatin 3.0 dan juga kemudahan mikrokredit. Okey, soalan saya sebagai penganalisis ekonomi, kita kerap juga bertanyakan soalan ini kepada Datuk sebenarnya. Tetapi untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia sekarang ini, pada peringkat ini, adakah kita berada di dalam jalan yang terbaik untuk kembali pulih atau kita masih lagi perlu bimbang atau melaksanakan pelbagai lagi cara untuk kelangsungan kehidupan? Okey, sejujurnya kerajaan telah pun melakukan apa yang perlu dilakukan. Kalau sebab saya sempat menganalisis apa yang saya katakan, bukan saja di Malaysia untuk menganalisis ni kita perlu lihat apa yang disarankan oleh Bank Dunia, apa yang disarankan WHO, apa yang disarankan oleh kebanyakan agensi-agensi antarabangsa. So apa yang Malaysia telah lakukan ialah sebahagian besarnya ialah apa yang kita kata atas landasan. Cuma ada beberapa isu yang perlu kita fikirkan sekali. Sebab pandemik ini dia bukan hanya melanda Malaysia, dia juga melanda negara sekitar, iaitu jiran kita, negara dagang kita, negara yang datang melabur. Jadi kalau kita nak lihat, hanya melihat apa yang telah Malaysia lakukan, dan kita tadi ada disebut tentang jumlah COVID yang dah mula menurun. Jadi yang pertama sekali saya ingin tegaskan, vaksinasi ini sangat penting. Vaksinasi COVID. Memang ada ramai yang kata, oh benda ini adalah agenda politik dan sebagainya. Tak apa. Yang penting kita dapat melakukan yang kita katakan herd, iaitu lebih kurang 80% dapat buat suntikan, okey. Bila suntikan sudah dilakukan secara kata kami yang melihat ini secara tidak langsung, kita tidak perlu lagi melakukan lockdown. Bila kita tidak perlu lakukan lockdown, maka ekonomi secara pantasnya boleh bertumbuh dengan seperti yang kita lakukan sebelum ini. Jadi lockdown ini sebenarnya adalah satu kerisauan bagi ahli ekonomi. Bila kita COVID tidak dapat diatasi atau tidak dapat dibendung, maka kerajaan tidak ada pilihan selain daripada pertama sekali menjaga penularan COVID. Jadi untuk menjaga penularan COVID, maka ekonomi terpaksa diberhentikan. Maksudnya dari segi pengeluaran kita tak boleh lagi pergi pejabat, kilang tak boleh beroperasi, dari segi penggunaan pula kita tak boleh pergi kedai dan sebagainya. Jadi bila vaksinasi ini sudah ada, maka saya yakin bahawa dengan adanya vaksinasi ini kita akan kembali pulih. Saya guna istilah pulih, bukanlah laju seperti dulu, tetapi ramai yang meramalkan kita ada sampai hujung tahun ni lah. Sebab kita masih lagi vaksinasi program kita. Betul. Saya ni dalam kategori belum dapat lagi ni. Ya, sama Datuk. Datuk terima kasih banyak-banyak atas ini muda. Ya. Terima kasih banyak atas perkongsian ini. Ya, betul. Kita doakan agar cepat sembuh sebab kita nak kacau lagi selepas ini untuk pelbagai topik menarik berkaitan dengan ekonomi. Malah batuk. Ada kuliah. Okey, thank you. Okey, baik. Itu dia Datuk Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi yang berkongsi dengan kita berkaitan dengan inisiatif pemerkasa individu yang menerima bantuan hilang pendapatan sebanyak 2.4 juta individu sebenarnya yang bersama dengan kita.